Assalamualaikum semua. Alhamdulillah kita semua masih lagi diberikan umur untuk hidup pada Ramadan kali ini. Semoga kita semua dilindungi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana bulan ni adalah bulan Ramadan, Khairul buat satu video special Ramadan yang di mana ianya adalah 5 peristiwa penting yang berlaku dalam bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia yang di mana kita perlu menahan lapar, kita perlu menahan dahaga, menjaga tingkah laku, menjaga percakapan dan macam-macam lagi sepanjang sebulan. Dan kemudiannya kita akan menyambut hari kemenangan, iaitu Hari Raya Aidilfitri. Jom kita tengok peristiwa yang pertama berlaku dalam bulan Ramadan. Let's go. Video kali ini disponsor oleh Scarlett, guys. Kalau korang nak tahu, Scarlett baru dilancarkan orang punya produk terbaru, iaitu Jordanian Sea Salt Shampoo dan juga Conditioner. Shampoo and conditioner ni memang sangat wangi sebab ianya menggunakan ekstrak bunga magnolia. Jadi bau dia tu memang sama macam bunga magnolia, guys. Produk ni boleh membantu untuk kontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, menebalkan rambut, mencegah rambut bercabang dan juga boleh membuatkan rambut korang berkilat, guys. Setelah menggunakan produk ni, alhamdulillah rambut Khairul makin handsome, guys. Makin smart gitu. Kalau pakai shampoo je tak cukup, guys. Korang kena pakai sekali dengan dia punya conditioner untuk bagi rambut jadi berkilat dan juga senang untuk korang design. Ini Khairul tak pakai lagi minyak rambut. Saja je nak biarkan baru lepas shampoo ni. Siapa yang rambut macam Khairul ni, bolehlah try pakai. Produk ni dah launch and korang boleh dapatkan dekat link yang ada dekat description. Jom sambung video, guys. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran sebagai satu mukjizat terbesar yang di mana ianya adalah bukti Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul. Bukan tu je, guys. Al-Quran juga adalah bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang satu dan segala sifat-sifat kesempurnaannya tertulis dekat dalam Al-Quran. Jadi bila kita baca Al-Quran, bila kita menghayati Al-Quran, bila kita mengamalkan Al-Quran, ianya adalah satu ibadah sunnah, guys. Maka peristiwa Al-Quran diturunkan memberi makna yang terlalu besar kepada sekian umat Islam dan juga Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita tahu, ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril sebagai perantaraan dan kemudiannya baru disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arabnya adalah nuzul Al-Quran. Nuzul tu maksudnya adalah turun ataupun berpindah daripada atas ke bawah, guys. Nuzul Al-Quran berlaku pada malam Jumaat 17 Ramadan bersamaan dengan 6 Ogos 610 Masihi di Gua Hira, di mana ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang bertahanus. Bertahanus tu dalam erti kata lain iaitu menyendiri. Senang cerita, Nabi Muhammad SAW sedang beribadat dekat Gua Hira, guys. Namun terdapat pendapat lain mengenai tarikh sebenar bagi peristiwa nuzul Al-Quran, iaitu ada yang cakap ianya berlaku pada malam Isnin 24 Ramadan bersamaan 13 Ogos 610 Masihi. Tapi walau bagaimanapun, Al-Quran tu yang pasti ianya diturunkan pada malam Lailatul Qadar, guys. And then bagaimana pula cara Al-Quran itu diturunkan? Al-Quran diturunkan dalam dua bentuk, iaitu secara sekaligus dan juga secara beransur-ansur. Peringkat turunnya Al-Quran pula ada 3. Peringkat pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus tu di satu tempat yang bernama Lauh Mahfuz, dan untuk perkara ini korang boleh rujuk surah Al-Buruj ayat 21 hingga 22, guys. Peringkat kedua pula daripada Lauh Mahfuz, Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah tu bermaksud langit dunia, iaitu pada malam tu adalah malam Lailatul Qadar, guys. Lailatul Qadar tu dalam bulan apa? Yes, bulan Ramadan lah. Dan ini berdalilkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185. And then ada lagi surah Ad-Duhan ayat 3 dan ayat 1 daripada surah Al-Qadar. Dan yang ketiga pula, Khairul dah sebutkan tadi pada awal video, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril selama 23 tahun. Tapi ada juga pendapat yang kata 22 tahun, 2 bulan, 22
hari guys. Okey, untuk pengetahuan korang, pada awal penurunan Al-Quran, Al-Quran bukan dalam bentuk buku macam Al-Quran yang ada sekarang ni, yang kita nampak sekarang ni, yang kita baca sekarang ni guys. Bukan dalam bentuk buku. Habis tu macam mana? Okey, dia macam ni. Malaikat Jibril tu dia membacakan kepada Nabi ayat-ayat dan juga surah Al-Quran, and then disimpan di dada Nabi kita guys. Dan Nabi simpankan kepada para sahabat. Maksudnya apa? Surah-surah dalam Al-Quran adalah dalam bentuk hafalan Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya guys. And then selepas tu, setelah difahami dan didalami, barulah ayat-ayat tu mula ditulis dekat batu-batuan, kulit kayu, kulit haiwan, kain-kain dan macam-macam lagi, memandangkan pada waktu tersebut kertas belum ada lagi guys. Jadi sangat beruntunglah kita pada waktu sekarang ni, kita ada Al-Quran dalam bentuk buku, pelbagai saiz, bahkan dalam handphone pun boleh download aplikasi Al-Quran tu. Dah senang dan juga mudah untuk kita baca ataupun nak bawa ke mana-mana sahaja guys. Pada 20 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, satu peristiwa besar telah berlaku di kota Mekah. Peristiwa apa? Peristiwa tersebut adalah peristiwa Fathul Mekah ataupun peristiwa pembukaan kota Mekah dengan membebaskan kota Mekah daripada amalan dan juga pengaruh jahiliah guys. Sebelum Mekah dikuasai oleh Islam, kota Mekah berfungsi sebagai pusat penyembahan berhala. Banyak patung-patung berhala yang ada di Mekah pada zaman Arab jahiliah tu guys. Mengikut catatan sejarah, setelah perjanjian Hudaibiyah ditandatangani pada tahun ke-6 Hijrah, iaitu pada 628 Masihi, Islam berkembang dengan meluas. Perkara ini menyebabkan masyarakat kafir Quraisy berasa iri hati sampaikan mereka sewenang-wenangnya melanggar isi perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, iaitu mereka tidak melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Baru 2 tahun Hijrah, sekutu mereka iaitu Bani Bakar dah mula membuat pemberontakan dengan menyerang Bani Khuza'ah, yang merupakan Bani Khuza'ah tu adalah sekutu bagi pihak Nabi Muhammad SAW. Pelanggaran gencatan senjata itu membuatkan Rasulullah rasa geram, and then membuatkan Rasulullah ni dia putuskan untuk menyerbu kota Mekah. Kaum Quraisy yang baru sedar yang mereka ni dah buat pelanggaran perjanjian, akhirnya mengutuskan Abu Sufyan. Abu Sufyan tu adalah pemimpin Mekah, and then diorang kirimkan Abu Sufyan tu ke Madinah untuk melakukan satu diplomasi. Dia macam nak pujuk Nabi Muhammad lah. Namun kaum muslimin langsung tak hiraukan Abu Sufyan pada masa tu. Berkali-kali Abu Sufyan cuba untuk melakukan diplomasi dengan kaum muslimin tapi tak berjaya. Jadi akhirnya dia give up and then dia balik semula ke Mekah guys. Rasulullah bersama pasukan tentera baginda bersiap sedia untuk memasuki kota Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pasukan Rasulullah semakin besar. Sebanyak 10,000 pasukan yang dah bersiap sedia untuk datang ke Mekah bagi melakukan pembebasan. Pembebasan apa? Pembebasan kota Mekah dari cengkaman jahiliah. Maka inilah yang dipanggil sebagai Fathul Mekah. Rasulullah membagi pasukan tentera kepada 4 penjuru yang berbeza. Ketika pasukan muslimin menyerbu Mekah, kaum Quraisy buat apa? Melawan? Tak guys, diorang hanya boleh pasrah je. Diorang tak mampu nak melawan tentera muslim yang sebesar tu guys. And then Abu Sufyan dan juga pemimpin Mekah yang lain pun menyerah kalah kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bersama pasukan muslim pun menang dan berhasil menguasai Mekah tanpa ada langsung pertumpahan darah yang berlaku. Rasulullah mengampuni seluruh penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Tak boleh. Pada 17 Ramadan tahun 8 Hijriah, Mekah dibebaskan daripada kaum Quraisy Mekah. Berhala-berhala di sekitar Kaabah kesemuanya dihancurkan guys. Setelah Kaabah bersih semuanya, Rasulullah pun meminta Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan buat pertama kalinya di situ guys. Perang Badar merupakan perang pertama yang berlaku kepada umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada 622 Masihi dari kota Mekah ke kota Madinah. Perang Badar juga peperangan bersejarah pertama dalam sejarah Islam antara orang Islam dengan golongan musyrikin dan antara kemenangan terbesar bagi umat Islam. Perang Badar berlaku pada hari Jumaat pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah bersamaan dengan 17 Mac 624 Masihi. Okey, peperangan ini dipanggil sebagai Perang Badar sebab perang ni berlaku dekat satu tempat iaitu di lembah antara Mekah dan juga Madinah yang namanya kat situ adalah namanya Badar guys. So nama perang ni dinamakan sempena nama tempat tu guys. Jadilah Perang
Badar. Apa sebab perang Badar ni boleh tercetus? Okey, sebab utama perang Badar ni berlaku adalah kerana kebencian Abu Jahal bin Hisham kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal ni dia rasa posisi dia sebagai penguasa Mekah pada masa tu sangat-sangat terancam kerana pada pandangan dia orang Islam yang telah berhijrah ke Madinah dan dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, ekonomi diorang ni semua semakin berkembang pesat. Bukan setakat ekonomi je, agama Islam time tu pun berkembang dengan sangat pantas guys. Itu yang membuatkan si Abu Jahal ni rasa tak senang duduk tau. Okey, yang tadi baru kira cerita tu adalah sebab utama. Sekarang ni kita tengok sebab-sebab yang lain pula kenapa perang ni boleh tercetus. Untuk pengetahuan korang, umat Islam yang ada dekat Mekah pada masa tu tak berhenti kena tindas dengan kaum-kaum musyrikin Mekah. Diorang kena halau daripada Mekah. Lepas tu diorang kena serang. Harta-harta diorang semua dikuasai oleh orang kafir Quraisy atas sebab orang-orang kafir Quraisy ni takut yang orang Islam akan mendominasi bisnes di Mekah. Untuk orang-orang Quraisy yang masuk Islam, habis semua diorang kena palau guys. Itu adalah antara sebab kenapa perang Badar ni tercetus. Seterusnya tadi kira ada cakap harta-harta orang Islam dikuasai oleh orang kafir Quraisy kan. Jadi Nabi Muhammad dan para sahabat plan untuk merampas harta-harta kafir Quraisy pula untuk menggantikan harta-harta orang Islam yang pernah kena rampas sebelum ni guys. Nabi Muhammad SAW mengetuai seramai 313 orang tentera Islam yang terdiri daripada kaum Ansar dan Muhajirin dalam penentangan terhadap pihak musuh iaitu musyrikin Mekah. Masa tu pihak Islam hanya ada 8 pedang sahaja, 6 baju perang, 70 ekor unta dan 2 ekor kuda sahaja yang sempat dipersiapkan untuk peperangan Badar tersebut. Lain pula bagi pihak lawan. Bala tentera untuk pihak lawan sahaja dah seramai 1000 orang guys. 3 kali ganda lebih ramai daripada tentera Islam. Bukan tu je, mereka juga berbekalkan sebanyak 600 persenjataan yang lengkap, 700 unta dan juga 300 ekor kuda, and then dipimpin oleh Abu Jahal. Kalau korang nak tahu, Abu Jahal ni bukan kaleng-kaleng punya orang. Ia terkenal sebagai seorang yang sangat jahat dan juga zalim guys. Confirm lah dia persiapkan peperangan ni secara kau-kau punya untuk lawan dengan Nabi Muhammad, sampaikan dia ni berniat untuk bunuh Nabi Muhammad SAW. Walaupun begitu, takdir Allah dah ditetapkan, even tentera Islam kalah dalam jumlah ketenteraan, persenjataan dan juga persediaan, tentera Islam tetap tak nak mengalah guys. Berkat semangat mereka yang walaupun dalam keadaan berpuasa pada masa tu, dan juga Rasulullah berdoa kepada Allah seperti dalam surah Al-Anfal ayat 9 di mana Allah telah datangkan bantuan dalam bentuk bala tentera berupa para malaikat, and finally mereka pun berjaya menang dalam peperangan tersebut. Sesuailah dengan pepatah, we do the best, let Allah do the rest guys. So the result daripada peperangan tersebut hanya seramai 14 orang tentera Islam yang gugur mati syahid dalam perang Badar ni, manakala 70 orang kafir Quraisy mati, termasuklah Abu Jahal, ketua pimpinan musyrikin Mekah, dan 43 orang lagi menjadi orang tawanan. Saat pengaruh Islam dah melebar luas sampai hampir ke seluruh semenanjung Arab, perkara ini ternyata telah menggugat kekuasaan Rom yang merupakan kuasa besar pada masa tu guys. Jadi Maharaja Rom Timur pun mengambil tindakan untuk menghentikan pengaruh agama Islam dari tersebar pula ke utara tanah Arab. Yalah, sebab pada waktu yang sama juga Rom pun tengah cuba nak mengembangkan pengaruh dia dekat tanah Arab. Jadi untuk elak agama Islam sampai ke utara tanah Arab, Rom kena buat something terlebih dahulu. Rom plan untuk menghancurkan agama Islam. So, bila berita tentang Rom yang nak hancurkan agama Islam tu diketahui oleh Nabi Muhammad SAW di bawah pimpinan baginda telah pun mengarahkan umat Islam berkumpul untuk melawan dengan Rom. Nabi kumpulkan semua bala tentera Islam sebanyak 30,000 orang, dan pasukan yang telah dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri pun bergerak menuju ke utara Madinah guys. Diorang dah bersiap sedia untuk pergi berperang. Sampai sahaja tentera Islam dekat Tabuk yang merupakan wilayah di bawah pengaruh Rom, mereka tak nampak seorang pun tentera Rom yang ada dekat situ. Rupanya kerajaan Rom berpatah balik melarikan diri sebabnya diorang berasa takut, diorang berasa gerun dengan tentera Islam yang seramai 30,000 orang tu. Walaupun begitu, tentera Islam tetap tidak mundur. Kira mereka tak nak berpatah balik ataupun bergerak ke mana-mana. Mereka bertegas nak berlawan dengan Rom. So, selepas beberapa hari bertahan di Tabuk,
pada 6 Ramadan 9 Hijriah, Nabi pun bertolak pulang ke Madinah. Baginda SAW tiba di Madinah pada 26 Ramadan 9 Hijriah dengan membawa kemenangan besar dalam perang yang menutup kenabian itu. Perang Tabuk adalah perang terakhir bagi Rasulullah SAW sekaligus perang terakhir dalam sejarah kenabian. Selepas tiba di Madinah dengan kejayaan besar, orang-orang munafik mulai ketakutan, terutama apabila melihat kunjungan-kunjungan kabilah Arab untuk menyerah diri dan menyatakan keislaman mereka. Sebagai persetujuan, Rom telah tunduk dan bernaung di bawah pemerintahan baginda SAW. Yaman adalah antara negara yang tertua di dunia. Yaman juga antara negara yang selalu disebut dalam Al-Quran berikutan banyak peristiwa sejarah yang berlaku di sana. Negeri ini tanahnya subur, hujan turun secara teratur pada setiap musim. Perkara ini menarik ramai orang Arab Quraisy untuk berniaga di Yaman. Selain ia adalah negara dengan peradaban yang kuat, dengan kota-kota yang makmur dan tempat-tempat beribadat yang kuat sepanjang masa. Mengikut sejarah peradaban, sebelum agama Islam lahir, masyarakat Arab mempunyai beberapa agama dan kepercayaan. Yang pertama, agama Sabaiyah menganggap bahawa matahari dan bintang-bintang adalah Tuhan yang memiliki kekuatan. Agama ini dianut oleh Arab Qoton, iaitu kaum Sabah. Yang kedua pula, agama Yahudi. Agama ini banyak dianut oleh penduduk Yaman pada ketika itu, guys. Dalam bulan Ramadan juga telah terlakar satu sejarah Islam di Yaman, yang di mana adanya peristiwa penduduk Yaman yang menerima Islam secara besar-besaran tanpa ada terjadinya perang seperti mana kemasukan Islam ke wilayah ataupun kerajaan yang lain. Awal masuknya Islam ke Yaman bermula pada 630 Masihi, guys. Pada masa tu Nabi Muhammad SAW mengutuskan saudara sepupu yang juga menantu dia, iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ke Sana'ah dan sekitarnya untuk menyampaikan syiar Islam. Pada waktu itu Yaman merupakan wilayah yang paling maju di semenanjung Arabia. Bani Hamdan tercatat sebagai kabilah yang pertama menerima ajaran Islam. Tindakan tu hanya mengambil masa 1 hari sahaja untuk bangsa Yaman merespon dengan menghantar kembali rombongan diketuai oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhum untuk menghadap Rasulullah SAW. Ketibaan mereka pun disambut baik oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, "Rombongan penduduk Yaman datang kepada kamu. Mereka ialah orang paling lembut hatinya dan lemah kedegilannya. Iman itu berada di Yaman, kebijaksanaan itu berada di Yaman, sombong dan bermegah diri berada dalam kalangan penternak unta, ketenangan jiwa berada dalam kalangan penternak kambing." Riwayat Al-Bukhari 4388. Benar, penduduk Yaman terdiri daripada penternak kambing yang sinonim dengan kenyataan ia merupakan binatang kecil dan lemah. Itu membuatkan mereka penuh rasa sifat belas kasihan dan lembut hati. Lain pula halnya dengan penduduk yang penternak unta yang besar dan liar. Itu menjadikan mereka keras dan juga kasar, guys. Betapa besarnya sesuatu pekerjaan dalam mempengaruhi peribadi dan perangai manusia. Pedagang-pedagang yang merantau ke seluruh dunia menjadikan perniagaan sebagai sumber kehidupan dan menyebarkan Islam sebagai kewajipan pertama. Secara kebetulan kedatangan Islam ke tanah Melayu ini juga sebahagiannya dibawa oleh pendakwah daripada Yaman, guys. Mereka berjaya menyebarkan Islam tanpa perang seperti mana yang berlaku di wilayah lain. Kero minta maaf kalau ada tersilap kata ataupun apa-apa jenis percakapan Kero yang korang tak minat. Minta maaf sebab Kero mengalami kesukaran untuk bernafas pada masa ini, guys. So Kero akhiri dengan ucapan terima kasih banyak-banyak. Selamat berpuasa kepada korang semua, and jangan beli plastik hitam. Assalamualaikum.